xem là con thấy mà dùng tay rồi như này anh cái này cái sẽ mình tới đây con ăn thẻ cái con thẻ một ô không đã kadang-kadang kita memang niat yang baik, tapi accidents may happen. Itu satu. Lagi satu ialah sekarang di kalangan belia kita ataupun remaja kita ada dua ekstrim. Satu terlalu bookwork, terlalu jaga akademik, satu lagi terlalu suka keluar. So dua-dua susah nak cari balance dia. Yang akademik memang dia tak mau keluar. Dia apa-apa benda kalau sudah dia keluar ambil bahagian, ada markah kurikulum, ada sijil. Okay, so saya selalu cakap lagi dia, kita nak semangat NGO mesti ada semangat NGO. Kalau you hanya untuk hidup untuk sijil tak payah. Itu saja. Okay, just dia ya boleh beli, baca lah sampai sebut di kelas ke apa lah. Memang nasib bawa. So selalu saya beritahu saya punya anak buah, paling utama dalam hidup kehidupan kita ialah relationship. Okay, yang itu kita tak dapat belajar dari itu. Selalunya merupakan expo belia itu terhadap permanen. Yang merupakan expo belia di Asramat ni. Mana dia? Kadang-kadang yang tu je. Okey, anda kata mana belia. Apakah fungsi peranan punya belia itu sendiri? Satu soalan ni. Peranan fungsi peranan belia. Yang apa yang kamu boleh bawa kat orang ramai ni, belia ni untuk join sama NGO belia ni untuk orang kata sama-sama memajukan negara. Apakah peranan punya belia tu sendiri? Saya tak tahu peranan itu. Bagaimana nak menarik orang muda, mereka orang muda ni dia awahu je. Dia cakap je best, dia tak ada buat. Cuma kita kadang-kadang tengok alam dia tunjuk je lah pakai je baju nak bergaya tapi peranan tak ada. Cuma dia tak tahu apakah peranan ni. Nombor satu, peranan ni. Okay? Okey, terima kasih atas soalan itu. Okey, mula-mula saya nak terangkan bahawa belia itu setahu saya masih belum diterima masuk dalam MPD. Maksudnya belia itu tidak bergabung dengan MPDS. Belia itu adalah belia itu, MPDS adalah MPDS. Kita tak ada kaitan. Okey. Okey. Tentang peranan dan fungsi belia, ini sebenarnya banyak dibincangkan dalam apa dua satu anak. Macam mana nak tarik orang masuk dalam aktiviti? Itu adalah soalan pertama. Kalau kita ada idea nak buat program, soalan pertama dana. Dah ada dana, macam mana nak panggil orang? Macam mana nak tarik orang-orang untuk menyertai? Itu dua soalan paling penting. Okey. Bagaimana nak tarik orang untuk join aktiviti kita? Pertama, kita kena faham aktiviti kita tu tentang apa. Dan fokus kita untuk golongan umur berapa. Kalau aktiviti kita tu aktiviti untuk orang umur 20 sampai ke 40, tu agak payah kita nak panggil budak-budak yang boleh dikategorikan bawah umur. Dan paling penting kita perlu jadi apa istilah dia, kalau orang putih kata don't judge a book by its cover. Kalau orang Melayu tak kenal maka tak cinta. Okey, sini ada kaitan. Okey, dia macam ni. Kalau contohlah saya nak semburat awal tu, macam mana saya nak tangkap hati dia? Saya kena kenal dia dan saya kena cakap manis dengan dia. Sama juga macam kita nak panggil budak-budak muda sekarang join dalam aktiviti. Kita jangan target untuk join dalam persatuan kita dulu. Join dalam aktiviti kita, baru dia tahu aktiviti kita tu macam mana, seronok tak untuk diorang,
Diorang boleh terus tak untuk aktiviti yang lain? Ada tak kesinambungan dari aktiviti lain? Kita kena faham pemikiran dia. Kita contoh kalau umur saya 28, saya kena turun pemikiran saya jadi umur 18. Baru saya boleh ngam dengan umur 18 punya pemikiran. Kalau saya nak umur dengan 15, saya kena turun jadi umur 15. Pemikiran bukan perangai. Pemikiran dan perangai itu berbeza ya. Pemikiran. So, contoh umur 15 sekarang, dia tak nak aktiviti yang ceramah, camping, tidak bosan. Mungkin dia nak aktiviti jamming ke, paintball ke, aktiviti yang lebih lasak. Sekarang yang saya tahu budak-budak memang gila bola punya lah. Mungkin kita boleh buka pusat malam-malam. Di situ kita dah kurangkan budaya lepak di sempang. Kalau dekat mana tu sempang ada lampu, ada belonggu tu. Sekarang dah kurang. Boleh kata tak ada lah, sebab kena rahkan polis kan? Contoh pusat tu sukan malam yang dibawa oleh ibu kita punya menteri dia. Sukan malam pusat itu salah satu sukan yang elok untuk macam budak-budak muda ni. Dia lebih kepada budak-budak sekolah. Lepas sekolah, lepas pukul 6.30 dia tak ada nak buat apa dah. So pusat elok lah. Itu contoh dia aktiviti. Mana kita dah turun umur 15, apa dia nak. Dan masa yang sama pusat tu kita janganlah buat sepak bola je. Mungkin kita ada buat satu sesi macam pengadilan, macam kita panggil satu tokoh sukan untuk bagi talk. Baru diorang lebih interesting, lebih interest. Oh, futsal macam ni, aku boleh pergi sampai sini, di sini. Mungkin dia boleh pergi MU, kita tak tahu MU ada futsal tak. Sebab dia main futsal, dia boleh pergi MU. Mungkin dari situ kita kena kenal pasti apa aktiviti dan fokus umur. Lepas tu kita kena pemikiran kita kena sama, come to the level. Okay, itu pandangan daripada moderator kita ya. Sebelum tu saya minta Encik Lau Jihun untuk bagi sedikit kata-kata hikmah ataupun pandangan dan pendapat tentang apa yang sejak saya menjadi wakil rakyat 2004. Jadi saya harap lepas ni kita akan sama-sama sediakan banyak saluran dan tempat lagi untuk berdialog dalam bentuk yang saya panggil knowledge gap. Ini saya sedia membantu dan melibatkan diri, kerana saya pernah buat visi pemanis bila saya mulakan tugas saya di 004. Masuk kampung hanya ditanya apa cakap dengan complicated punya status kita ini orang kampung. YB bagi peruntukan sikit, jaga jalan sikit, longkan sikit, itu dah cukup. Kita tak mau susah-susah punya. Ini bukan satu dua orang cakap, ini ramai cakap macam ini. Jadi saya cuba meneroh cari saluran yang lain, tapi dia bukan sesuatu yang begitu mudah. Sampai sekarang pun masa kempen itu, kadang-kadang di tempat-tempat tertentu agenda atau masalah utama masih tiang lampu tak cukup. Sampai hari itu saya pergi satu tempat kena marah 10 minit. Dia kebetulan dia dapat lampu lebih TNB buat silap. Dia satu kampung tu dapat 10, dia mungkin bagi 20 kan. Lepas tu kampung tu jadi sangat terang sekali. Jadi mungkin kampung lain dengan cerita dia pun lepas tu mungkin ada wakil rakyat komplain kampung mereka tak dapat begitu banyak. Jadi dia pun tiba-tiba TNB cabut 10 yang lebih. Jadi sampai perjumpaan macam ni begitu baik, kerana dalam masa kita sebenarnya tak jarang untuk fikir, untuk dengar pendapat antara satu sama lain. Kita sembang antara satu kumpulan yang sama, kita sembang-sembang dalam satu persatuan. Dia dalam bentuk yang sama, kawan yang sama, tapi kita tak sembang antara kumpulan berlainan, antara kampung berlainan, antara komuniti berlainan. Saya begitu banyak bersusah payah untuk wujudkan visi pemanis. Itulah kali ini saya cuba lagi, kali ketiga
bukan cuma kali kedua. Saya dah buat banyak kerja asas. Jadi harap penggal ni saya boleh bergerak dengan lebih seronok lagi, dengan lebih berkesan. Dari itulah tengok panel saya adalah bermanis. Kerana semangat kita itu perlu naik satu taraf daripada kita memang suka dan cintai kampung kita masing-masing. Kampung kita memang menjadi satu keutamaan. Tapi kita juga perlu fikir pada keadaan keseluruhan. Bila berlaku banjir, contohnya kadang-kadang menyakitkan saya terlalu sibuk dengan kawasan, contohnya Kampung Abdullah, Kampung Selatan, kerana banjir sini kalau kita jumlah mangsa, saya sentuh sikit, jumlah mangsa sini antara 20 sampai 40 ribu sekali banjir besar. Jumlah ni sama dengan jumlah mangsa gabung Terengganu, Pahang, Kelantan, 3 negeri sekali banjir tahunan. Jadi kerja ini memang berat, tapi jarang orang ramai dapat tahu betapa sukarnya. Jadi bila saya cakap dalam 1 tahun yang lepas mungkin saya tak ada peluang untuk jumpa dengan kampung lain, kadang-kadang saya rasa dia pun marah. Kenapa orang kena banjir penting, jadi saya tak penting ke? Tapi kalau pernah kena banjir, kena rumah tenggelam 5 kaki, 10 kaki tu, saya pun harap yang tak kena banjir tahu kalau tak mengalami keadaan pun tahu rasa kesusahan dia, kesengsaraan dia. Tapi saya belum nampak perasaan macam itu begitu ketara. Jadi ada banyak perkara. Jadi untuk penggal pertama, saya perlu menumpukan perhatian kepada perkhidmatan rakyat yang asas dan juga infrastruktur. Jadi penggal kedua, saya mula membuat positioning untuk memperkasakan NGO sebagai unit untuk memperancangkan perkhidmatan rakyat. Kalau saya seorang nak jumpa Tok Hanafi satu ke satu, kalau dan jumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya seorang jumpa seorang dan satu grup. Tapi kalau itu contohnya atau perjumpaan sebegini dapat dijalankan menjadi forum yang mantap dan tetap, saya percaya melalui NGO saya dapat tolong lebih ramai orang. Pemimpin beliau kalau baik, kalau dunia beliau akan nak cari ahli itu susah. Kerana kebanyakan pemimpin beliau adalah orang politik. Makanya orang-orang muda tak suka politik. Ini di ground change. Saya berharap itu saja saya. UBM sendiri, saya ingin maklumkanlah. Pertama sekali pasal pendaftaran pesawat di UBM. Sebenarnya masalah pendaftaran di UBM berpunca daripada pusat sebenarnya. Pusat di UBM tidak menguruskan pertukaran daripada ROS kepada ROY. Jadi itu menjadi masalah kepada kita untuk kita kumpulkan semula UBM yang sebenarnya di bawah cawangan-cawangan yang berada di seluruh negeri Johor untuk bersama-sama dengan pejabat pendidikan khususnya. Jadi apabila bila kita dah tahu GBBM yang dah mendapat pendaftaran sijil kelulusan pendaftaran, kita mohon jasa baik supaya dia dapat adakan mesyuarat agung tahunan dan berikan kita maklumat yang terkini untuk kita update semua direktori bersatuan belia yang terdapat di daerah Segamat. Dan selepas ini apa-apa pun aktiviti kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Walaupun tidak boleh surat, bagi pihak pejabat belia sukan daerah Segamat sendiri kita telah ada Facebook. Jadi maklumat kita akan sasa update dekat situ lah. Kalau ada apa-apa pun boleh menghubung kepada pegawai yang berada di pejabat belia sukan daerah Segamat. Untuk pegawai semua, pegawai kita adalah pegawai baru di daerah Segamat. Encik Muhammad Suzarif bin Maknawi. Beliau sebelum ni adalah ambilan baru daripada Kementerian Belia. Jadi beliau baru ditempati di daerah Segamat. Manakala sedia maklum bagi mereka yang dah lama di dalam persatuan belia, bagi unit pembangunan belia diuruskan dan disedia oleh Puan Liu Pong sendiri selaku pegawai belia sukan daerah Segamat. Dan saya sendiri menguruskan program-program sukan di bawah unit pembangunan sukan.
Dan bagi program Rakyat Muda, Cik Ibrahim bin Bujang. Jadi selepas ini, sekiranya ada peserta-peserta mulia di bawah dorongan ini ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang peluang-peluang yang ada di Bidang Berkesudahan, jadi boleh berhubung dengan pegawai yang berkaitan. Bagi menjawab soalan peranan majlis belia daerah, sebenarnya peranan majlis belia daerah adalah sebagai badan induk di daerah Segamat sebenarnya. Dan peranan badan induk sebenarnya menggabungkan peserta-peserta, tak kira peserta belia tunggal ataupun cawangan, untuk bersama-sama merangka beberapa program yang kita boleh dapatkan. Kerana setiap tahun Kementerian Pendidikan sendiri telah memberi peruntukan yang khas kepada majlis belia daerah untuk bersama-sama melaksanakan program dengan peserta-peserta di peringkat daerah. Bagi kita juga, kita ada peruntukan bantuan untuk peserta-peserta belia melibatkan 2 peruntukan di bawah jabatan, di bawah peruntukan Kerajaan Johor dan di bawah peruntukan Kementerian Pendidikan. Jadi setakat ni bagi tahun ni hanya peruntukan di bawah Kerajaan Johor saja yang kita telah release. Kalau pada peserta yang berminat, mereka anda semua boleh mohon melalui borang permohonan kerajaan negeri lah, dan kita akan bantu dari segi pengisian borang apa semua lah. Maknanya boleh